Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam tazkirah Al-Asfiya, yang mana pada kali ini kita akan membicarakan tentang kisah seorang tokoh Sufiyah yang bernama Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih, yang masyhur dengan gelaran Mujaddid wa Munawwir Al-Sani. Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih, beliau adalah dari keturunan Hazrat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Sirhind pada tahun 971 Hijrah. Sirhind sebenarnya adalah dari asal namanya iaitu Sahrand, yang bermaksud rimba harimau. Sewaktu zaman Firuz Shah Tughlaq dari tahun 752 hingga 790 Hijrah, zaman pemerintahannya, seorang menteri kewangan diraja sedang melalui rimba ini bersama pengawal diraja serta seorang sufi yang sahib kasyaf. Mereka tiba di suatu tempat di mana Sirhind terletak sekarang ini. Sufi tersebut telah memperolehi ilham bahawa seorang wali besar akan dilahirkan di situ. Berita ini telah sampai kepada raja dan dia telah memerintahkan pembinaan bandar di situ dan memberi kepercayaan tugas tersebut kepada Imam Rafi'uddin, iaitu moyang kepada Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih. Sedang ketika mana pembinaan berjalan, Syah Bu Ali Qalandar rahmatullah alaih, iaitu seorang sufi, beliau telah tiba untuk membantu dan telah mengkhabarkan kepada Imam Rafi'uddin bahawa wali besar yang telah diilhamkan tersebut adalah dari keturunan beliau. Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih, yang dikenali sebagai Mujaddid Al-Sani, yakni seorang pembaharu kebangkitan bagi milenium yang kedua, yang mana ketika dilahirkan menurut suatu riwayat yang lain pada tahun 971 Hijrah bersamaan 1563 Masihi di Sirhind, iaitu pada kedudukan timur Punjab di India. Keturunan keluarganya berkait rapat dengan Hazrat Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Faruq, khalifah kedua Islam, pada kedudukan yang ke-27 dalam silsilah keturunan. Beliau mempelajari ilmu-ilmu agama dari bidang falsafah, logik, mantik dan sains-sains tradisional
yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama Islam daripada bapanya yang bernama Syekh Abdul Ahad, yang mana beliau telah menimba ilmu pengetahuan juga daripada para ulama yang lain, termasuk Maulana Kamaluddin Kashmiri, Maulana Muhammad Yaqub Kashmiri dan Qazi Bahlul Badakhshi. Beliau mengambil alih penguasaan dalam disiplin dan sains ini apabila beliau adalah hanya berumur 17 tahun. Jadi dalam usia yang masih muda, beliau telah menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Beliau tiba di kota Akbarabad pada tahun 998 Hijrah bersamaan 1589 Masihi, di mana di sini dia telah bertemu dengan dua orang tokoh terkenal Mahkamah Diraja Akbar, iaitu Syekh Abul Fazl dan saudaranya Syekh Abul Faiz Faizi. Beliau juga telah membantu Syekh Faizi dalam pengumpulan kitab tafsir Sawati' al-Ilham, iaitu sebuah kitab tafsiran Al-Quran yang tanpa mengandungi sebarang huruf yang bertitik. Dia telah bersama-sama dengan mereka untuk memanfaatkan masa mereka dengan baik. Tetapi apabila mereka hanyut dan menyimpang dari norma-norma yang ditentukan oleh syariat Islam, maka beliau telah berpisah dari mereka pada memikirkan risiko terkuburnya cita-cita beliau sendiri untuk masa depan bagi maksud mengangkat kedaulatan dan kemuliaan agama Islam yang suci dalam bentuk yang asli, yang sebenar dan tidak tercela. Hazrat Syekh Ahmad menerima pelajaran awalnya di rumah. Beliau telah mempelajari serta menghafaz Al-Quran sewaktu kecil. Kemudian, beliau mempelajari ilmu hadis, tafsir dan ma'qul atau falsafah dan telah berguru kepada beberapa ulama terkenal di beberapa tempat. Ketika mana berada di Agra, beliau mempelajari ilmu hadis dan tafsir. Syekh Abul Faizi dan Abul Fazl, yang mana mereka berdua adalah orang-orang kanan Raja Akbar, mendengarkan tentang kepintarannya, telah cuba untuk menariknya ke dalam lingkaran mereka. Akan tetapi, persahabatan ini tidak berlangsung lama. Kerana Syekh memandang serius perwatakan anti-Islam yang ada pada Abul Fadl. Adalah telah diriwayatkan bahawa sebahagian daripada kitab yang disanjung karangan seperti mana yang didakwa adalah tulisan Hazrat Syekh Faizi yang bernama Sawati' al-Ilham, bahawa ianya telah ditulis oleh Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih pada hakikatnya. Setelah menamatkan pembelajarannya pada usia yang masih muda, Syekh telah menceburkan dirinya dalam bidang kesufian di bawah bimbingan ayahandanya, iaitu Hazrat Syekh Abdul Ahad As-Sirhindi rahmatullah alaih, yang mana beliau merupakan seorang sufi yang terkenal serta menerima khilafat daripada para masyaihnya dalam silsilah Chishtiyah dan Suhrawardiyah. Apabila umurnya berusia 28 tahun, beliau telah pergi ke Delhi dan beliau telah berbaiat dalam silsilah tariqat Naqsyabandiyah dan seterusnya menerima kekhalifahan, khilafatnya daripada Hazrat Khwaja Muhammad Baqi Billah rahmatullah alaih. Melalui Hazrat Khwaja Muhammad Baqi Billah rahmatullah alaih, silsilah Naqsyabandiyah mula bertapak di India. Telah dikatakan bahawa Hazrat Khwaja Muhammad Baqi Billah rahmatullah alaih telah dianugerahi ilham untuk meninggalkan tempat asalnya di Afghanistan supaya beliau pergi ke India dan perlu mencari seseorang yang
untuk dibaiatnya yang akan menjadi seorang sufi yang besar di dalam silsilah tarikat Naqsyabandiyah. Orang yang dimaksudkan itu adalah Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih. Yang mana dengan cepatnya beliau telah menyempurnakan maqamat-maqamat suluk kesufian dan menjadi sangat cemerlang dalam menempuh perjalanan tersebut. Malahan Hazrat Khwaja pernah duduk di hadapannya sebagai seorang murid dan juga telah mengaku bahawa menerusi bantuan kerohanian Hazrat Syekh Ahmad Sirhindi rahmatullah alaih, beliau telah berjaya melepasi liku-liku wahdatul wujud. Beliau telah memulakan misi untuk mengembangkan tarikat dan tasawuf. Di mana Syekh Ahmad Sirhindi rahmatullah alaih mempunyai kebenaran ijazat untuk menyebarkan dan mendapatkan pelbagai nisbat dalam rantaian silsilah para masyayikh akabirin, terutamanya di dalam silsilah Chishtiyah yang mana diterimanya daripada bapanya iaitu Hazrat Syekh Abdul Ahad, dan di dalam silsilah Naqsyabandiyah beliau telah menerimanya daripada Hazrat Khwajah Muhammad Baqi Billah, dan di dalam silsilah Qadiriyah beliau telah menerima daripada Hazrat Shah Kamal Kathaili rahmatullah alaih. Hazrat Khwajah Muhammad Baqi Billah rahmatullah alaih mengakui dan menghargai pencapaian kerohanian Hazrat Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih dan telah menunjukkan kehormatannya dan sanjungannya ke atas beliau sebagai menepati pencirian seorang syekh yang sebenar atau ketua silsilah tarikat Naqsyabandiyah. Beliau telah memulakan reformasi sosial bagi manfaat sekalian rakyat jelata dan diperindahkan lagi dalam menuruti kriteria syariat yang mana untuk menegakkan agama Allah secara sempurna. Semasa pemerintahan Raja Akbar antara tahun 963 Hijrah sehingga 1014 Hijrah bersamaan 1556 Masihi sehinggalah ke tahun 1605 Masihi, untuk mencapai misi beliau telah bertindak dengan tegas walaupun menimbulkan kemarahan Mahkamah Diraja. Pemerintahan Maharaja Mughal yang selebihnya adalah tempoh usaha berat Hazrat Mujaddid dalam mencapai misinya yang begitu besar. Tetapi kejayaan sebenar terurai sehingga selepas akhir pemerintahan Maharaja Akbar, dan ia adalah pada zaman pemerintahan Maharaja Jahangir, iaitu di sekitar tahun 1014 Hijrah hinggalah 1037 Hijrah yang bersamaan dengan 1605 Masihi sehingga 1628 Masihi. Bahawa usahanya telah membuahkan hasil. Beliau mempunyai hubungan yang baik dengan para menteri-menteri dan orang-orang kenamaan lain di dalam Mahkamah Istana Diraja. Perhubungan akrab dengan para menteri kerajaan dan sebagai seorang tokoh diraja, beliau telah diberikan peluang yang besar dan ianya bukan rahsia tetapi dalam pengetahuan raja sepenuhnya. Yang mana dalam usaha untuk menyebarkan dakwahnya yang menarik sebilangan besar orang awam dan mengekalkan hal ehwal kerajaan, beliau telah dijadikan sasaran kemarahan Maharaja Jahangir oleh mereka yang memegang permusuhan terhadap beliau di dalam Mahkamah Istana Diraja, yakni ada di kalangan para menteri dan orang-orang di dalam Mahkamah Diraja yang mencemburui dan bersikap iri hati terhadap Hazrat Mujaddid Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih. Oleh itu,
Maharaja Jahangir telah memenjarakan Hazrat Mujaddid di Gwalior Fort, yakni sebuah penjara yang besar selama setahun, iaitu dari tahun 1028 sehinggalah ke tahun 1029 Hijrah. Selepas itu, Jahangir berasa malu dan dengan sebab itu beliau telah mengeluarkan Hazrat Mujaddid serta menganugerahkan kepadanya beberapa hadiah yang berharga. Seterusnya, Maharaja Jahangir telah menawarkan beliau untuk berada dalam pengurusan pentadbiran negara bersama-sama dengan para menteri dan pegawai-pegawai tingginya. Pada tahun 1618 sehinggalah 1624 Hijrah. Bersamaan 1028 Masihi sehingga 1034 Hijrah, ya, yakni pada tahun 1618 sehingga 1624 Masihi bersamaan 1028 Hijrah sehingga 1034 Hijrah. Beliau telah menerima tawaran ini dengan syarat bahawa Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih mahukan kemudahan dan peluang untuk menjalankan misi dakwahnya dengan tenang dan jujur dalam menyedarkan rakyat dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Beliau telah membawa suatu revolusi dan reformasi yang besar dalam sikap dan tingkah laku rakyat, khasnya umat Islam, dan ianya dibentangkan di hadapan mereka dengan ajaran yang asli dan tidak boleh dipertikaikan dalam sebarang agama yang lain, khasnya agama ilahi, iaitu agama Islam. Ini menyebabkan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan sosial dan peribadi masyarakat, yang mana apabila mereka menurutinya, mereka dapat berubah menjadi insan yang lebih baik. Dalam erti kata yang lain, beliau terbukti menjadi seorang mujaddid, iaitu pembaharu, iaitu pembangkit sebenar kebangkitan agama Islam, atau seorang yang berada di barisan hadapan sebuah revolusi besar yang dibangkitkan semula, yang mana telah dapat membuka jalan untuk kemajuan yang seterusnya dalam misi untuk menuju ke hadrat ilahi dengan penuh keamanan dan ketenangan di dunia ini. Masa kehidupan beliau pada awalnya penuh dengan suasana kesufian, yang mana ketika Hazrat Mujaddid yang terbilang ini memulakan tugas pembaharuannya, beliau mendapati bahawa tasawuf telah mempengaruhi ke semua jiwa orang-orang Islam. Suatu fahaman yang bersifat fantastik, iaitu kepercayaan bahawa Tuhan dan alam semesta adalah sama, telah menggantikan fahaman keesaan Tuhan, yakni tauhid. Tuhan yang bersifat tanzih dalam Islam hendaklah disucikan daripada sebarang pensifatan yang tidak layak baginya. Kepercayaan yang melampau terhadap karamah para wali kebiasaannya telah terjadi. Banyak ilmu-ilmu baharu yang bukan dari Islam seperti penggunaan kuasa-kuasa ghaib telah diserapkan ke dalam amalan ilmu tasawuf. Para sufi telah melampaui batas sehingga menafikan pegangan-pegangan syariat atau undang-undang Islam yang secara umumnya telah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ada yang menganggap syariat itu hanya ilmu luaran dan dangkal. Ada yang melayani simak, yakni alunan irama-irama muzik yang bersifat mistikal. Atau mendengar muzik adalah tuntutan pada waktu itu.
Mereka bercanggah dengan sunnah atau contoh daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga memuja ahwal sukar dan menganggapnya mengatasi keadaan sahu. Kemudian Hazrat Imam Ar-Rabbani Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih, seterusnya dalam kehidupan beliau menghabiskan masanya dalam perbincangan ilmu kalam. Di kalangan para mutakallimin, beliau begitu dikenali dengan keterangan-keterangannya yang berkaitan dengan keesaan ilahi. Dan seterusnya para alim ulama dan ahli mutakallimin telah beralih sepenuhnya pada zamannya kepada fiqh dan hukum Islam sebagai keseluruhan pembelajaran agama. Ada yang telah menolak untuk merujuk kepada Al-Quran dan hadis, iaitu sumber agama Islam yang asal. Akibatnya, hanya pandangan perundangan Islam sahaja yang hidup, sementara jiwa Islam telah mati. Kebanyakan ahli mutakallimin adalah jenis makhdumul muluk yang ingin mengelakkan membayar zakat atau cukai atas kekayaannya, memindahkan hartanya pada hujung tahun kepada isterinya dan memindahkan kembali kepadanya sebelum masa bayaran zakat tahun hadapan. Mereka sibuk di dalam perbalahan masalah-masalah halus fiqh. Sedangkan masalah yang amat kecil pun sudah cukup untuk didebatkan berterusan di antara mereka. Mereka pada umumnya penuh dengan cita-cita dan sentiasa mengejar untuk kejayaan dan kekayaan duniawi. Mereka boleh didorong mengeluarkan fatwa yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Dikatakan bahawa Makhdum Al-Muluk telah mengeluarkan satu fatwa perintah menunaikan haji yang mana tidak lagi terikat wajib kerana ianya telah menjadi kemudaratan. Demikianlah keadaan para alim ulama dan golongan para mutakallimin yang mana mereka jauh daripada tuntutan agama yang sebenar, dan ini berlaku pada zaman Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih. Kemudian dalam masa kehidupan beliau terpaksa berhadapan dengan polisi akbar, yang mana polisi penyelarasan yang diterapkan oleh Maharaja Mughal iaitu Akbar di sepanjang pemerintahannya semenjak tahun 963 sehingga 1013 Hijrah sebenarnya telah dikira sebagai untuk menyakiti dan melemahkan kesedaran agama orang-orang Islam. Di dalam fasa pemerintahannya yang tertentu itu, beliau telah menimbulkan perasaan marah orang-orang Islam. Mereka merasakan Islam telah tidak dilaksanakan di India. Hazrat Mullah Abdul Qadir Budayuni yang merupakan seorang ahli sejarah di zaman itu serta seorang Islam yang taat, beliau telah menerangkan keadaan perkara-perkara yang dilaksanakan pada masa Akbar, dan penerangannya mencerminkan rasa gelisah yang merungsingkan yang telah dideritai oleh setiap orang-orang Islam pada masa itu. Hazrat Mullah Budayuni berkata bahawa Maharaja mahu memenangi hati rakyat-rakyat Hindu beliau. Oleh itu, beliau telah memalingkan wajahnya untuk menentang Islam. Beliau mula menggalakkan ulama-ulama su', iaitu para ulama yang bertuhankan dunia, yang akan melakukan segalanya untuk memenangi hati Maharaja. Beliau telah berjaya melingkungi diri beliau dengan orang-orang yang benar-benar tidak beriman kepada wahyu Allah Ta'ala dan peraturan-peraturan agama Islam. Beriman kepada wahyu Allah Ta'ala dianggap sebagai taklid atau menurut perintah secara membuta tuli, yang merupakan satu mentaliti jenis rendah
dan hanya sesuai untuk yang tidak berpendirian dan mereka yang buta huruf. Tidak. Bukan itu sahaja. Tetapi Maharaja melangkah seterusnya. Beliau secara terbuka telah menentang agama Islam. Beliau telah menganggap perintah-perintah Islam sebagai bersifat sementara dan tidak rasional. Pada hari-hari sebegini, apabila keaiban dilemparkan kepada ajaran agama Islam dan semua pertanyaan yang berhubungan dengannya, dan semenjak banyak kedurjanaan Hindu dan keislaman yang berbaur dengan agama Hindu secara mutlak mencerca Nabi, dan ulama jahat yang tidak beragama di dalam tugas-tugas mereka mengikrarkan kepercayaan mereka kepada Maharaja, malah telah menyibukkan diri mereka dengan membicarakan kesatuan Tuhan, yakni wahdatul wujud. Mereka seterusnya berbicara pelbagai gelaran Maharaja dan tidak mempunyai keberanian untuk membicarakan nama-nama Nabi, sedangkan Tuhan amat mengasihi Nabi dan para pengikut Nabi dan memberikan mereka keamanan. Tidak ada sebarang alasan bagi pendusta. Ini adalah keadaan yang berlaku pada waktu itu yang menjadi penyebab kehinaan umum dan benih kerosakan akhlak dan kekacauan mula bercambah keluar di dalam empayar Mughal ini. Selain ini, rakyat yang hina tidak kira dari kelas yang lebih tinggi atau rendah, setelah meletakkan ketaatan rohani kepada Maharaja Akbar di atas leher-leher mereka, mereka telah mengaku diri mereka sebagai pengikut-pengikutnya. Maharaja telah berhenti dari mempercayai Al-Quran. Dia tidak percaya kepada kehidupan selepas mati. Tidak juga tentang hari kiamat. Dia telah melampaui batas. Dia telah mengisytiharkan secara terbuka untuk menggunakan kalimat ini, iaitu La ilaha illallah akbar khalifah Allah, yang bermaksud tidak ada Tuhan selain Allah dan Akbar adalah khalifah Allah. Tetapi kerana ini telah membawa kepada suatu kekecohan, beliau fikir ia adalah bijak untuk mengehadkan penggunaan kalimah ini untuk beberapa lingkungan orang-orang yang tertentu sahaja, iaitu orang-orang yang mengharamkannya. Sajadah atau bersujud yang dipelihara oleh Islam untuk hanya bersujud kepada Allah Ta'ala sahaja, ianya telah diwajibkan di hadapan Maharaja Akbar. Arak telah diisytiharkan halal dan lemak khinzir dibuat ramuan untuk arak. Jizyah atau cukai tentera telah dimansuhkan dan daging lembu telah diisytiharkan sebagai haram. Khinzir dan anjing adalah dipelihara khas dan dianggap sebagai penzahiran Tuhan. Salat atau ketetapan salat, puasa atau ketetapan puasa dan mengerjakan ibadat haji ke Mekah adalah dimansuhkan. Kalender Islam telah digantikan oleh bulan-bulan yang baharu dan tahun-tahunnya. Sesungguhnya Islam selepas 1000 tahun telah dianggap tamat tempohnya. Kajian bahasa Arab dilihat seolah-olah ia adalah sesuatu yang menyalahi undang-undang. Hukum fiqah atau hukum Islam, tafsir, penafsiran Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah diperolok-olokkan. Dan orang-orang yang telah meneruskan pembelajaran ini telah dipandang rendah dan layak mendapat penghinaan. Azan atau panggilan untuk bersolat berjemaah sebagaimana yang ditetapkan oleh agama Islam
yang ditawarkan selama sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, pada ketika itu azan dilaungkan telah diharamkan sepenuhnya, khasnya di Dewan Negeri. Nama-nama seperti Ahmad, Muhammad dan Mustafa dan pelbagai nama-nama para anbiya Allah telah menjadi penghinaan kepada Maharaja. Dan untuk mengucapkan nama-nama mulia tersebut adalah dianggap sebagai satu jenayah. Masjid-masjid dan surau-surau telah diubah menjadi bilik-bilik stor dan diubah kepada bilik-bilik pengawal Hindu. Islam berada dalam keadaan yang sangat mendukacitakan. Orang-orang kafir boleh secara terbuka mengejek dan mengutuk agama Islam dan orang-orang Islam. Upacara-upacara agama Hindu telah disambut di setiap jalan dan sudut. Manakala orang-orang Islam tidak dibenarkan untuk menjalankan tuntutan-tuntutan agama Islam. Orang-orang Hindu apabila mereka berpuasa boleh memaksa orang-orang Islam tidak makan dan minum di khalayak ramai, manakala mereka sendiri boleh makan dan minum secara terbuka pada bulan Ramadan. Di beberapa tempat, orang-orang Islam telah membayar dengan nyawa mereka sendiri untuk mengorbankan lembu ketika waktu hari raya Aidil Adha. Beberapa masjid telah dimusnahkan oleh orang-orang Hindu dan kuil-kuil telah didirikan di tempat itu. Ketika itu, masa telah menangisi bagi kehadiran seorang pembaharu agama yang besar. Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih adalah seorang ahli sufi dan pada usianya 40-an, iaitu pada sekitar tahun 1011 Hijrah, beliau telah berasa terpanggil. Dia telah diberikan ilham bahawa dirinya adalah sebagai seorang pembaharu atau mujaddid bagi alaf kedua era agama Islam. Tetapi tugas di hadapannya itu adalah bukan suatu tugas yang ringan dan beratnya bukan kepalang. Begitu lama untuk beliau usahakan, dan beliau telah bekerja dengan penuh pengabdian dan usahanya yang berterusan untuk melawan arus. Beberapa daripada cara yang dia telah gunakan untuk tujuan maksud dakwahnya itu adalah seperti berikut. Antaranya, yang pertama, dia telah menyediakan beberapa murid-muridnya untuk kerja-kerja tersebut. Dan beliau telah menghantar mereka ke semua arah untuk mendakwahkan Islam yang sebenar. Memberi penekanan kepada ittiba' sunnah atau mencontohi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk membawa manusia kembali kepada ikatan-ikatan syariat. Kerja ini telah dilakukan dengan berkesan. Bukan sahaja di India, tetapi sehingga di luar sempadannya dengan jiran tetangga negara Islam yang lain. Keduanya, dia telah memulakan suatu perhubungan yang luas dengan orang-orang yang masyhur di pelbagai bahagian negara. Surat-surat telah dihantar secara meluas dan diedarkan. Ianya telah menjelaskan dengan terperinci kebenaran agama Islam dan meletakkan penekanan yang terbesar ke atas ittiba' sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya, dia telah menyenaraikan orang-orang kenamaan besar daripada Istana Maharaja sebagai antara murid-muridnya dan menggunakan mereka untuk membawa satu perubahan dalam kehidupan di lingkungan-lingkungan mereka dan untuk mempengaruhi Maharaja supaya berubah hati untuk cenderung kepada ajaran agama Islam yang sebenar. Keempat, apabila Akbar telah meninggal dunia dan
Jahangir sebagai penggantinya, Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih telah memulakan usahanya. Rakyat terpaksa berikrar bahawa mereka tidak akan mematuhi mana-mana perintah yang bercanggah dengan agama Islam. Usaha telah dilanjutkan juga kepada para tentera. Beliau meneruskan usaha untuk menubuhkan sebuah negara Islam di India. Bukan bersama operasi dengan orang-orang bukan Islam seperti membawa kehadiran atau kemasukan mereka, kerana apa-apa dalam kebangkitan semula Islam semata-mata secara eksklusif mungkin menggalakkan mereka di bawah pengaruh beberapa kuasa asing untuk mensabotaj pergerakan. Beliau juga telah bertungkus lumus berusaha untuk penubuhan negara Muslim atau dikenali sebagai Muslim India. Beliau telah menterjemahkan perkhidmatan yang tidak ternilai dalam bidang syariah, undang-undang Islam dan tariqah yang merupakan suatu tafsiran kesufian bagi pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah, politik, kerajaan, sosial, serta pembaharuan ekonomi. Rakyat secara umumnya telah hanyut jauh dari kehidupan syariat serta menganggap baik untuk melakukannya di antara mereka dan telah menjadi mangsa kepada upacara dan ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Melalui huraian ilmiah Hadrat Mujaddid serta perbualan dan surat-surat beliau kepada beberapa tokoh negarawan, beliau telah berjaya mengubah pemikiran dan kaedah tingkah laku rakyat di India dan membawa mereka untuk berada berkeliling dalam norma-norma syariat dan sunnah. Dan dengan itu beliau telah menunjukkan kepada mereka garis panduan yang betul dan kaedah pembebasan diri dari kegelapan pelanggaran perintah Allah yang mana mereka telah terjatuh ke dalamnya. Jikalau tidak kerana usaha pembebasan yang tepat pada masanya oleh Hadrat Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih yang agung ini, mereka rakyat di India akan menjadi mangsa kejahatan dan bertanggungjawab kepada perhitungan yang bersungguh-sungguh, bukan sahaja di dunia ini tetapi juga selepas kematian nanti. Gambaran yang mengecewakan apabila seseorang hanyut dari jalan yang benar tidak hanya tertumpu kepada orang biasa, tetapi lelaki yang mendakwa untuk menjadi sufi dan orang-orang soleh juga menjadi mangsa keengganan dan buta terhadap amalan, adat dan upacara yang dipinjam daripada jiran-jiran yang bukan Islam, dan dengan itu mencemarkan wajah kesaksamaan Islam dan ajaran ilahi yang telah diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu telah diselamatkan dari jalan amalan menipu dan dibawa balik ke landasan yang asli menuju kesolehan dengan usaha yang berterusan, istiqamah lagi meyakinkan, sebagaimana yang telah diketengahkan oleh Hadrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih. Asif Jah, Perdana Menteri Jahangir, beliau telah menasihatkan Jahangir untuk mengawal Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih yang pengaruhnya telah tersebar luas di India, Iran, Turan dan Badakhshan. Beliau seterusnya telah menasihatkan untuk menghentikan tentera-tentera dari melawat murid-murid Syekh dan dari mengambil baiat. Dan seterusnya akan memenjarakan Syekh. Jahangir telah mengeluarkan perintah dan Syekh Ahmad menjadi suspek politik. Jahangir juga telah memutuskan untuk menghantar Syekh ke penjara, tetapi tidak mudah untuk menyentuhnya. Orang-orang kenamaan besar Maharaja menyanjungi Syekh dan
amat mempercayainya. Jadi, Jahangir menghantar mereka satu demi satu ke tempat-tempat yang jauh. Khani Khanan ke sebelah Dekkan, Sadri Jahan ke sebelah timur, Khani Jahan ke sebelah Malwa, dan Khani A'zam ke sebelah Gujarat, dan Mahabbati Khan ke Kabul. Setelah selesai dengannya, Jahangir telah memanggil Syekh Ahmad dari Sirhind dan telah menuduhnya atas penerbitan-penerbitan idea-idea yang tidak Islamik di dalam surat-suratnya. Tetapi Syekh telah menghadapi tuduhan-tuduhan itu dengan cemerlang. Jahangir telah terpaksa untuk mencari beberapa alasan yang lain. Beliau telah menuntut sajadah dan sujud daripada Syekh. Syekh tidak bersetuju dengan permintaan raja itu. Kerana sajadah atau sujud adalah semata-mata untuk Allah Ta'ala dan tidak ada bagi yang lain. Sesudah itu, Jahangir memenjarakan Hazrat Syekh dan menghantarnya ke Gwalior Fort, di mana di sana beliau kekal sebagai banduan untuk selama tempoh 2 tahun. Pemenjaraan Syekh membuatkan Mahabbat Khan di Kabul berasa sangat marah, dan dia telah menghapuskan nama Jahangir dari khutbah Jumaat dan duit shilling di Kabul, dan dia telah menakluki India dengan tenteranya yang terpilih. Telah diriwayatkan bahawa beliau telah hampir mengambil Jahangir sebagai banduan di Jhelum. Mahabbat Khan mungkin akan melakukan lebih dari itu. Tetapi Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi rahmatullah alaih telah mengutuskan suatu arahan kepadanya untuk taat kepada raja dan tidak menyebabkan kekacauan dalam kerajaan. Sesudah itu, Mahabbat membebaskan Jahangir. Tidak lama selepas itu diikuti pelepasan Syekh Ahmad dari Gwalior Fort pada tahun 1028 Hijrah, yang mana Maharaja Jahangir telah berhasrat agar Syekh Ahmad datang melawatnya sebagai untuk menzahirkan rasa terima kasihnya terhadap Syekh Ahmad kerana telah menenangkan Mahabbat Khan dari membunuhnya. Hazrat Syekh tidak akan datang melainkan jika syarat-syarat tertentu telah diterima. Pertamanya, bahawa Maharaja akan menghapuskan amalan sajadah ta'zimi atau bersujud kepada pemerintah sewaktu menghadapnya. Yang kedua, bahawa semua masjid yang telah ditutup atau dirobohkan perlu didirikan semula. Dan yang ketiga, semua perintah melarang penyembelihan lembu harus dibatalkan. Keempatnya, jawatan qadi dan mufti perlu dilantik semula untuk menguatkuasakan perintah-perintah Islam. Kelima, bahawa jizyah atau cukai tentera perlu diperkenalkan semula. Keenamnya, semua amalan bid'ah atau perkara-perkara baharu perlulah diberhentikan serta-merta, dan ajaran syariat Islam atau undang-undang hendaklah dikuatkuasakan. Dan yang ketujuhnya, semua banduan yang telah dihantar ke penjara kerana melanggar perkara di atas perlu dibebaskan segera. Maharaja telah menerima syarat-syarat tersebut. Apabila Syekh datang kepadanya, Maharaja telah menerimanya dengan penghormatan yang besar, memberinya dan menawarkannya dengan keuangan serta khila'ah atau jubah penghormatan. Seterusnya, Hazrat Syekh untuk baki 6 tahun ke akhir hayatnya, beliau telah menjadi penasihat khas diraja.
Gambaran yang mengecewakan apabila seseorang hanyut dari jalan yang benar tidak hanya tertumpu kepada orang biasa, tetapi lelaki yang mendakwa untuk menjadi sufi dan orang-orang soleh juga menjadi mangsa keengganan dan buta terhadap amalan adat dan upacara yang dipinjam daripada jiran-jiran bukan Islam, dan dengan itu mencemarkan wajah kesaksamaan Islam dan ajaran ilahi yang mana telah diturunkan dalam keadaan suci. Orang-orang itu telah diselamatkan dari jalan amalan menipu dan dibawa balik ke landasan asli menuju kesalehan dengan berkat usaha yang berterusan yang dilakukan, yang penuh meyakinkan daripada Hazrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Afsani Syekh Ahmad Al-Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih. Mengenai laluan pemikiran dan kesedaran ideologi para ulama, keadaan tersebut tidak semuanya memberangsangkan. Tetapi terdapat dua konsep berasaskan keluasan fahaman wahdatul wujud, iaitu kesatuan dalam kewujudan, dan satu lagi adalah wahdat asyuhud, iaitu yang bermaksud kesatuan dalam penyaksian. Kedua-dua konsep tersebut telah bergaul antara satu sama lain dan begitu membingungkan dalam cara dan corak yang mana telah membawa para pesertanya atau para pengikutnya menjadi tidak berhati-hati dalam menempuhi banyak lorong-lorong yang buta, di mana hanya terdapat kegelapan di sana. Hazrat Imam Rabbani Mujaddid Al-Afsani Syekh Ahmad Al-Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih bukan sahaja membersihkan kekeliruan mengenai hal keadaan ini, tetapi beliau juga yakin dengan kebenaran para penuntut yang benar bahawa pembebasan terletak pada pemahaman yang betul dan pematuhan kepada ideologi pemahaman wahdatul syuhud daripada pemahaman wahdatul wujud yang bertindak sebagai minuman yang memabukkan kepada para pencari diri. Manakala bekas wahdatul syuhud membuka sudut pandangan fikiran untuk menyaksikan dan mengkagumi warna dan kecantikan yang bertaburan di seluruh alam semesta yang luas ciptaan ilahi. Konsep pemikiran wahdatul syuhud yang diterjemahkan dan dikemukakan oleh Hadrat Mujaddid Al-Afsani Syekh Ahmad Al-Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih telah menarik dan mempengaruhi serta mendorong para penyair besar untuk menyatukan asas-asas falsafah Islam dan berkaitan dengan ilmu nafsiyah, iaitu pengetahuan tentang psikologi kejiwaan diri, dan telah membangkitkan sumbangan pemikiran kepada hakikat yang lebih besar dan lebih benar dan lebih kekal terjaga, serta usaha yang berterusan untuk kejayaan seluruh seruan ilahi terhadap kemakmuran kemanusiaan secara keseluruhannya. Dalam bidang politik dan tadbir pula, urus pentadbiran negara yang berdasarkan pada kerakyatan dan bukannya berdasarkan pandangan jauh dari prestasi, wawasan Hadrat Mujaddid mempunyai suatu kesan negatif pada Maharaja Akbar yang beragama Hindu, yang mana Islam tampil dengan teori satu negara satu agama, yang mana Hadrat Mujaddid telah menentang konsep tersebut lalu menyokong entiti pemisah Hindu dan Islam yang mahu mewujudkan dua buah entiti negara, iaitu blok Islam dan blok Hindu, dan bukannya satu sebagaimana yang dikemukakan oleh Maharaja Akbar. Dalam masa yang singkat, teori dua buah negara menjadi terkenal dan keadaan ini telah membawa kepada pergerakan kebebasan di benua kecil Hindi dan kemunculan Muktamad Pakistan, iaitu pada tahun 1336 Hijrah bersamaan 1947 Masihi sebagai sebuah negara Islam yang berdaulat. Dalam erti kata bahawa Hadrat Mujaddid
telah memberi dorongan yang segar dan diperbaharui kepada pemikiran untuk mewujudkan entiti yang kekal yang dapat disamakan sebagai blok Islam dan blok kufur, atau Islam dan bukan Islam, yang mana merangkap sempadan politik di permukaan bumi. Teori pemikiran ini telah mendapat suatu momentum dan pengembangan pada personaliti yang hebat sesudah beliau, seperti Hazrat Shah Waliullah Dehlavi dan Hazrat Ahmad Ridha Khan Barelvi dan Dr. Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Usaha-usaha Hadrat Mujaddid Al-Afsani Syekh Ahmad Faruqi Srindi rahmatullah alaih telah membuahkan hasil pada masa Maharaja Jahangir, yang atas perintah Hadrat Mujaddid, Maharaja telah melantik sebuah suruhanjaya untuk mengurus dan mengawal selia hal ehwal negara Islam menurut Undang-Undang Islam. Dan suruhanjaya ini terdiri daripada para ulama yang terpelajar pada masa itu. Oleh itu, ini telah mengurangkan pengaruh dan campur tangan para pegawai yang bukan Islam dalam masalah dalaman negeri, terutamanya yang berkaitan dengan perundangan Islam dan perundangan agama-agama lain yang suci. Ini membantu kepada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam, dan Islam sebagai agama yang berkembang maju, jauh dan luas, sehingga pada masa Maharaja Aurangzeb Alamgiri, iaitu sekitar tahun 1068 sehinggalah ke 1118 Hijrah, usaha oleh Hadrat Mujaddid dan putera-puteranya telah sampai ke kemuncak kejayaan mereka. Antara pencapaian beliau, bahawa yang pertama, Mujaddid telah membawa kerajaan Islam di India kembali kepada ajaran agama Islam. Yang keduanya, beliau telah mendorong kesucian Islam kepada pengajian Al-Quran dan hadis yang telah diabaikan semenjak begitu lama. Dalam tasawuf, dia telah memperbaharui fahaman kesufian Islam. Dia telah mempersoalkan tentang panteisme dan membawa mereka kembali kepada ittiba' sunnah, iaitu mengikuti contoh kehidupan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan selain itu, beliau telah meluaskan batas pengalaman agama dan pengamalan agama dengan menyedari dan menerangkan sebilangan besar maqamat-maqamat yang lebih tinggi yang belum dijelajahi dan tidak diketahui oleh para pendahulunya. Selanjutnya, beliau telah membuat pelepasan asas dari fahaman sufi yang diamalkan, dan dia juga telah mengemukakan bahawa wilayat atau kewalian pada dasarnya berbeza dengan nubuat atau kenabian, iaitu menurut martabatnya kedua-duanya adalah berbeza. Berhubungan dengan perkara-perkara ini adalah kedudukan yang telah dibentuk teguh oleh Syekh yang sebelumnya sudah lama tersesat, iaitu din atau agama, dan tidaklah kepada perkara yang merujuk kepada suluk dan tasawuf atau kesufian, yang mana adalah perkara yang sangat diperlukan oleh seorang Islam. Ia adalah untuk sebab pembaharuan yang besar ini bahawa dia telah digelar sebagai Hadrat Mujaddid Al-Afsani, iaitu pembaharu bagi milenium yang kedua. Oleh sebab itu, kita akan merujuk kepada beliau dalam tazkirah ini sebagai seorang mujaddid. Antara pengaruh beliau, sebagai tambahannya, boleh dikatakan bahawa pengaruh Mujaddid pada perkembangan selanjutnya juga adalah amat besar. Menerusi beliaulah sebenarnya seruan kembali kepada Muhammad SAW mulai muncul dan telah meluas pengaruhnya. Selain konsepnya daripada tauhid yang akan dipertimbangkan dalam halaman yang berikutnya,
Panggilan seruan ini memang telah mempengaruhi fikiran Islam dan memberikannya suatu nafas baru dalam kesufian Islam dan juga dalam ilmu kalam teologi, yakni ilmu batin dan ilmu yang zahir. Pertamanya, berkaitan dengan kesufian telah timbul satu keinginan baru, iaitu keinginan untuk memurnikan kesufian dari unsur-unsur asing dan mengeluarkannya secara khusus dari yang tulen dan punca mata air dari mana punca timbulnya Islam. Dalam erti kata yang lain, suatu keinginan yang kuat untuk mempelajarinya secara langsung dari Nabi Allah. Bertepatan dengannya, ia telah berlaku kepada Khwaja Mir Nasir yang berasal daripada silsilah tariqat Mujaddidiyah, yang mana beliau telah mengalami fana yang berterusan selama seminggu penuh. Dan Imam Hasan radhiyallahu anhu, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, seperti telah muncul di biliknya dan memperkenalkannya dengan suatu kaedah baru sufi dan menegaskan bahawa kaedah itu hendaklah digelar menurut nama Nabi Muhammadi, kerana ia adalah kaedah sebenar Nabi Allah. Apabila fana telah berakhir, Hazrat Khwaja telah keluar dari biliknya dan orang yang pertama yang telah diajarkan kaedah baru tersebut ialah anaknya sendiri, iaitu Khwaja Mirdad, yang telah menerimanya ajaran-ajarannya itu dengan begitu baik sekali. Bapa dan anaknya ini telah mengarang berjilid-jilid kitab mengenai kaedah tersebut yang mereka percaya adalah kerja yang telah diilhamkan. Intipati kaedah ini ialah tinggalkan semua orang dan hanya hadir kepada Tuhanmu, iaitu Muhammad. Hadir kepada Tuhanmu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan teruslah memberikan perhatian kepadanya tanpa henti-henti. Dikhabarkan, intipati kaedah inilah yang telah menyebabkan berlaku pertikaian di kalangan orang-orang Islam kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sepenuhnya kepada Nabi. Itulah jalan yang sebenar. Sama juga yang terjadi dengan Syah Said Ahmad Barelvi, yang mana beliau adalah berasal dari silsilah tariqat Mujaddid dan berkedudukan tinggi di kalangan para sufi Islam. As-Sayyid mempercayai bahawa beliau telah memperolehi pertalian yang khas kepada Nabi SAW dan telah mendapat bimbingan kerohanian secara langsung daripadanya atau daripada Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Seruan Hazrat Mujaddid telah mendorong para ilmuwan, khasnya ahli-ahli mutakallimin, untuk beralih kepada ilmu hadis. Sebelum Mujaddid, pembelajaran agama telah tertumpu penuh kepada perundangan atau fiqh. Tetapi Hazrat Mujaddid telah mengalihkan gelombang tersebut kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia telah mula mempelajari hadis, dan Hazrat Shah Waliullah Dehlavi rahmatullah alaih telah menubuhkan mazhab hadis yang pertama di India. Dengan Syah Said Ahmad Barelvi, mazhab tersebut telah ditukar menjadi ahli hadis atau ahli tradisional ataupun ahli tradisi yang belum mempunyai ruang untuk dipengaruhi unsur-unsur kesufian yang tidak betul di dalamnya. Kemudian penekanan tersebut menimpa taklid atau mengikut secara membuta tuli para mufti yang telah bangkitnya ramai daripada kalangan ghair muqallidin ataupun orang-orang yang tidak mahu bertaklid, atau ahli hadis tulin atau traditional tulin. Yang mana sehubungan dengan ini, kita juga boleh menyentuh tentang pembaharuan dan kecaman luas yang dimulai oleh Sir Said Ahmad Khan, bahawa Sir Said telah cenderung membuat kecaman terhadap hadis dan secara paksa telah mengarahkan perhatian terhadap kitab
atau juga Al-Quran sebagai sumber sebenar Islam. Ini dalam jangka masa yang panjang telah melahirkan mazhab ahli Quran atau Quranis yang didirikan oleh Hazrat Syekh Maulawi Abdullah. Hazrat Said telah dididik dalam aliran Mujaddid. Konsepnya tentang tauhid atau kesatuan ilahi adalah bersifat bahawa kepercayaan hanya ada satu Tuhan sebagai pencipta dan pentadbir alam. Dan berkaitan dengan kesufian, dia telah bertindak lebih jauh dan dengan jelasnya telah mengumumkan kesufian adalah tidak lebih daripada satu cara penyucian jiwa dan akhlak-akhlak. Sesuatu yang tersirat di dalam ajaran-ajaran Mujaddid tetapi telah tidak sampai kepada kesedaran yang jelas di kalangan para pengikutnya. Kemudian Sir Muhammad Iqbal pula telah membantah para sufi yang wahdatul wujud serta memperbaharui akan rohani akhlak Islam dan telah mendakwahkan kehidupan berdasarkan usaha dan ikhtiar adalah usaha yang telah dijalankan oleh Hazrat Mujaddid. Kini, tauhid adalah permasalahan yang mana Mujaddid Al-Sani Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih telah meletakkan penekanan yang utama dan telah membuat sumbangan yang besar dan tulen. Dengan demikian, dia telah melemahkan keseluruhan struktur kesufian pada prinsip dasarnya, iaitu kesatuan wujud atau wahdatul wujud. Ianya adalah dari pendasaran Mujaddid ini yang mana wahdatul syuhud mulai diperkenalkan. Beliau, Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi Sirhindi rahmatullah alaih telah meninggalkan dunia yang fana ini pada tarikh 28 Safar tahun 1034 Hijrah bersamaan 1624 Masihi. Dan beliau telah meneguhkan silsilah tarikat Naqsyabandiyah yang mana kini dikenali sebagai Mujaddidiyah, menerusi dua orang puteranya yang cemerlang, iaitu Hazrat Khwajah Muhammad Sa'id yang mana beliau wafat pada tahun 1070 Hijrah bersamaan 1660 Masihi, dan seorang lagi puteranya iaitu Hazrat Khwajah Muhammad Ma'sum rahmatullah alaih yang merupakan suatu penghormatan bagi mereka dan dengan kedudukannya berada di bawah naungan pemerintah pada masa itu yang dianggap sebagai penghormatan dan keistimewaan yang besar. Keajaiban karangan-karangan beliau, khasnya maktubat yang terkenal, adalah mengandungi 3 jilid dan merupakan suatu khazanah yang tidak ternilai tentang kesedaran dan kebijaksanaan, yang mana terus menumpahkan limpahan cahaya ilahi daripada Hazrat Khwajah Muhammad Baqi Billah rahmatullah alaih dan telah terus terpelihara sehingga kini. Cahaya ini telah sampai jauh dan tersebar luas menerangi segenap sudut alam ini secara umum dan sudut-sudut yang khusus bagi penyebarannya yang tersendiri. Demikianlah antara kisah tazkirah untuk kita hayati bersama-sama pada kali ini, iaitu berkenaan Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi yang masyhur dengan gelaran sebagai Imam Rabbani dan Mujaddid wa Munawwir Al-Sani rahmatullah alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita limpahan kekurniaan sebagaimana yang telah dilimpahkannya kepada beliau dan kepada sekalian para masyayikh beliau dan sekalian para pengikut beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan perasaan cinta dan kasih dalam hati kita untuk menuruti perjalanan beliau dan perjalanan para masyayikh beliau. Dan mudah-mudahan dengan tazkirah
berkenaan Hazrat Syekh Ahmad Al-Faruqi Serhindi rahmatullah alaihi ini menjadi suatu sumber inspirasi, dorongan untuk kita kekal istiqamah bagi mencari keredaan Allah dan kekal dalam ittiba' baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.